Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita untuk video kali ini. Apa kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bidang akidah. Bidang akidah iaitu tajuknya malaikat yang setia. Malaikat yang setia. Dah bersedia? Okey, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan rukun iman yang keberapa? Siapa ingat malaikat rukun iman yang keberapa? Ya, malaikat rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Jadinya kita kena percaya dan kita kena tahu berkaitan dengan malaikat. Jom kita lihat sama-sama. Siapa malaikat? Siapa dia malaikat? Kita nak kenal dengan malaikat hari ini. Kita baca sama-sama. Malaikat ialah makhluk yang dicipta daripada cahaya. Malaikat ialah makhluk yang dicipta daripada cahaya. Allah jadikan malaikat daripada cahaya. Okey, seperti kita manusia dijadikan daripada tanah. Tapi malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey, seterusnya malaikat tidak berjantina. Malaikat tidak berjantina. Macam kita manusia, ada lelaki, ada perempuan. Tapi malaikat bukan lelaki dan bukan juga perempuan. Okey, malaikat tidak berjantina. Seterusnya, malaikat mempunyai tugasan yang pelbagai. Malaikat mempunyai tugasan yang pelbagai. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada tugasnya menyoal manusia di dalam kubur. Sama macam kita ada tugas-tugas tertentu. Menjadi murid yang baik, menjadi anak yang soleh, itu tugas manusia. Malaikat pun ada tugasnya. Seterusnya, malaikat ini sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Apa sahaja perintah dan suruhan yang diperintahkan oleh Allah, malaikat perlu laksanakan, perlu buat. Dia makhluk yang sangat taat kepada perintah Allah. Okey, seterusnya kita lihat dalil nakli tentang malaikat. Dalil nakli tentang malaikat. Okey, dalil nakli ini diambil daripada Al-Quran. Okey, dalil nakli ini daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, iaitu ayat 285. Ayat 285. Dalilnya iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekali, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sadaqallahul azim. Nampak tulisan merah ni? Itu ialah perkataan malaikat. Allah cerita malaikat ni di dalam Al-Quran. Okey, maksudnya apa? Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, maksudnya di sini Allah perintahkan kita sebagai umat manusia, umat Islam perlu percaya dengan adanya malaikat. Allah perintahkan kita beriman dengan malaikat, kena percaya wujudnya malaikat, ya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, murid-murid semua, jom kita lihat info berkaitan malaikat. Okey, jom kita baca. Bilangan malaikat terlalu banyak. Bilangan malaikat terlalu banyak. Ya. Okey, malaikat ni ada banyak sangat. Kita tak boleh kira berapa bilangannya. Okey, tapi malaikat yang wajib diketahui ada 10. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Kita perlu kenal 10 malaikat ini. Okey, malaikat-malaikat ini ada tugasnya tertentu dan nama-nama tertentu. Jom kita lihat sama-sama. Okey. 10 malaikat yang wajib diketahui. 10 malaikat yang wajib diketahui. Anak-anak boleh ikut Ustazah baca. Okey, yang pertama Jibril ataupun Jibril. Kita panggil dia Jibril. Okey. Seterusnya Mikail. Seterusnya Israel. Yang keempat Israfil. Seterusnya Munkar. Seterusnya Nakir.
Seterusnya Ridwan, Ridwan, Ridwan. Seterusnya Malik, Malik, Malik. Okey, seterusnya Rokib, Rokib dan Atid, Atid. Atid. Okey, itu ialah 10 malaikat yang wajib anak-anak ketahui. Okey, jom kita lihat seterusnya. Kita ada lagu berkenaan dengan 10 malaikat ni. Sebabnya untuk memudahkan anak-anak mudah ingat nama-nama dan tugasan-tugasan malaikat-malaikat ini. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Okey, sedia. 1, 2, mula. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Okey, boleh ikut sama-sama? Lagi sekali. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Okey, kita lihat nama-nama tadi. 10 malaikat. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Izrail, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. 10 malaikat kita hafal namanya. Okey, anak-anak boleh ikut ya sama-sama. Ini ialah nama 10 malaikat. Okey, ini ialah tugasan-tugasan malaikat. Untuk mudah ingat, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pula menurunkan rezeki, Malaikat Ridwan menjaga syurga, Malaikat Malik menjaga neraka. Lagi. Munkar dan Nakir menyoal dalam kubur, Malaikat Raqib mencatat amalan baik, Malaikat Atid mencatat amalan buruk, Malaikat Izrail mencabut nyawa, Malaikat Israfil meniup sangkakala. Okey. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Mari bersama kita hafal namanya. Okey, seterusnya kita dah kenal tadi 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kita sekarang lihat tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Apa tindakan kita yang membuktikan kita ni betul-betul beriman dan percaya dengan 10 malaikat tadi. Okey, yang pertama kita lihat Jibril ataupun Jibril. Apa tindakan kita sebagai manusia? Kita perlulah sentiasa membaca Al-Quran. Okey, Jibril tadi tugasnya menyampaikan wahyu, betul? Jadinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sentiasa perlu membaca Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari kita perlu membaca Al-Quran. Okey. Seterusnya kita lihat Mikail. Mikail tugasnya apa tadi? Ada yang ingat? Mikail pula menurunkan rezeki. Mikail memberikan rezeki kepada kita. Okey, iaitu kita perlulah sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Bila kita dapat nikmat daripada Allah, kita perlulah bersyukur. Okey, kita dah dapat duduk rumah yang selesa. Ada orang yang kita tak tahu. Ada yang duduk bawah jambatan. Tak ada tempat tinggal. Kita yang ada tempat tinggal, kita rasa bersyukur. Kita dapat makan yang sedap, dapat tidur yang lena. Kita perlu ucapkan Alhamdulillah. Okey, kita perlu bersedekah sekiranya kita ada harta yang lebih.
Dan kita perlu membantu orang lain sekiranya ada kudrat, kita ada harta yang lebih, kita perlulah membantu orang yang memerlukan bantuan kita. Okey, itu tindakan kita sekiranya kita beriman dengan malaikat Mikail. Seterusnya, Izrail, malaikat Izrail, tugasnya apa? Bila Izrail datang memanggil, jasad terpujul di pembaringan. Bila kita dah tak ada nyawa tu maksudnya apa? Malaikat Izrail dah mencabut nyawa. Okey, apa tindakan kita? Perlulah sentiasa menziarahi orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, kita dapat mengisafi diri kita. Kita lihat orang yang sakit, kita tak tahu bila-bila masa saja akan dicabut nyawa. Kita pun tak tahu bila nyawa kita akan dicabut. Iaitu kita sentiasalah melihat orang yang sakit ataupun kita ambil tahu orang yang sakit untuk mengisafi diri kita. Okey, boleh ingat? Seterusnya, jom kita lihat malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tugas malaikat Israfil tadi ialah meniup sangkakala. Bila akan ditiupkan sangkakala? Iaitu ketika berlakunya hari kiamat. Okey, kita pun tak tahu bila akan berlaku hari kiamat, tapi sebagai umat manusia, kita perlulah bertindak bersikap sederhana dalam kehidupan. Bersikap sederhana dalam kehidupan, kerana apa yang kita ada kat dunia ni, bila tiba masanya ia akan musnah, tidak kekal, melainkan amal ibadat kita dan pahala yang kita kumpulkan di dunia. Sebab itulah kita perlulah bersikap sederhana. Sekiranya kita ada harta yang lebih, apa sahaja yang kita ada di dunia, kita manfaatkan ke jalan Allah, insya-Allah itulah yang akan kita bawa di akhirat nanti. Okey, itu ialah tindakan kita untuk mempercayai malaikat Israfil. Seterusnya, malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Tugas Munkar dan Nakir ialah menyoal orang di dalam kubur. Takut tak bila berlakunya kematian, kita akan dikuburkan dan kita akan hidup ke alam lain. Kita sebagai manusia, tindakan kita menziarahi kubur. Kita lihat orang yang dah mati, kita akan insaf satu hari nanti kita akan juga mati dan kita akan ditanam di dalam kubur. Sebab itulah kita perlu menziarahi orang yang mati dan menziarahi kubur untuk menginsafi diri kita. Okey, satu masa nanti kita akan jumpa Munkar dan Nakir di alam kubur. Okey, seterusnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib. Raqib tugasnya mencatat amalan baik. Apa sahaja yang kita lakukan, perkara yang baik, Raqib akan mencatatnya di dalam buku amal ibadat kita. Okey, kita sebagai manusia tindakannya sentiasalah melakukan kebaikan. Kita buat baik, insya-Allah kita akan dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah di akhirat nanti. Okey. Seterusnya malaikat Atid. Malaikat Atid, tugas Atid ialah mencatat amalan yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Kita sebagai manusia, tindakan kita menjauhi dosa dan maksiat. Okey, segala dosa dan larangan yang Allah larang, kita tak bolehlah lakukan. Contohnya kita meninggalkan solat. Malaikat Atid yang akan mencatat kita punya amalan buruk. Okey, bila kita lakukan dosa, kita cepat-cepatlah bertaubat dan minta ampun dengan Allah. Itu adalah lebih baik. Tindakan kita mempercayai dengan malaikat Atid ni ialah menjauhi dosa dan maksiat. Okey anak-anak, alhamdulillah. Seterusnya kita lihat Ridwan dan Malik. Ridwan dan Malik, tindakan kita, kita nak percaya dengan malaikat Ridwan dan Malik ni apa? Tugas dia apa? Ada yang ingat? Kita akan jumpa dekat mana? Dekat pintu syurga dan pintu neraka. Betul tak? Kita sebagai manusia perlulah berusaha untuk menjadi ahli syurga, menghindari perbuatan ahli neraka. Kita nak masuk syurga ke masuk neraka? Kita mestilah nak masuk syurga, betul tak? Kita kalau boleh memanglah tak nak masuk neraka. Jadinya kita bila percaya dan beriman dengan malaikat Ridwan dan Malik, kita perlulah lakukan kebaikan, selalu lakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Okey? Kita ramai-ramai masuk syurga, sama-sama kita berjumpa di dalam syurga, insya-Allah. Okey? Itulah dia tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Okey anak-anak, Ustazah harapkan anda semua dapat sesuatu dan dapat faham pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan
malaikat yang setia. Okey. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh komen di dalam video ini. Okey. Anak-anak boleh lihat kembali video ini dan nyanyian nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Saya harapkan anda semua dapat amalkan ilmu yang telah kita belajar sebentar tadi dan kita praktikkan pada kehidupan kita. Okey, insya-Allah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.